Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini video kita yang seterusnya untuk subjek ibadah tahun 3. Kita akan pergi ke bab yang seterusnya dalam tajuk solat juga, tetapi kita akan pergi kepada bab rukun solat. Jadi Ustazah akan terangkan apakah itu rukun solat. Ustazah harap kamu bagi perhatian, tengok dan juga dengar dengan teliti. Okey, rukun solat dia ada 3 bahagian yang besar. Yang pertama, rukun solat qalbi. Dia qalbi ni maksud dia hati, yang mana secara niat bacaan dalam hati saja. Kemudian rukun solat qauli, iaitulah perkataan ataupun bacaan, yang mana kita kena baca dalam bacaan solat tu, kena baca dengan jelas, dengar dekat telinga kita. Kemudian yang ketiga, rukun solat fi'li, iaitulah perbuatan ataupun perlakuan. Boleh tengok dia punya gambar ni. Kalau qalbi dia gambar hati, kalau qauli ada gambar mulut ataupun lidah. Fi'li atau perbuatan ni ada gambar tangan. Okey, kita akan tengok daripada yang pertama, rukun solat yang mengikut turutan secara betul ya. Okey, rukun solat yang pertama, berdiri betul bagi yang mampu. Ini adalah rukun solat perbuatan fi'li, kena berdiri betul bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu tu sama ada boleh duduk ataupun tengok kepada keadaan dia tak mampu tu macam mana. Jadi kalau yang mampu, kena berdiri betul bagi yang mampu. Kemudian rukun solat yang kedua, niat. Niat sebelum kita nak solat tu, solat apa kita nak lakukan. Jadi niat kita kena lafazkan dengan mulut, tapi untuk niat kena lafazkan dalam hati. Kita kena cakap dalam hati sahaja. Tu nampak ada bentuk hati. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram, iaitu waktu kita angkat tangan tu, Allahu Akbar. Ini adalah rukun solat qauli. Rukun solat qauli, kita kena bercakap, keluarkan suara. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, juga rukun solat daripada perkataan, kena baca dengan jelas supaya kamu dengar. Itu rukun, kena buat dengan betul. Kemudian yang kelima, rokok dan tomakninah, iaitulah kamu, pelakuan kamu waktu rokok itu adalah perbuatan fi'li. Kemudian yang keenam, i'tidal dan tomakninah. Selepas kita rokok, kita bangun daripada rokok, itu kita panggil i'tidal. Itu juga rukun solat perbuatan. Yang ketujuh, sujud dan tomakninah. Sujud lepas kita dah bangun daripada rokok, kita sujud. Itu juga adalah perbuatan, jadi kena buat, memang rukun. Jadi tak adanya kalau orang tak boleh sujud, dia boleh guna cara lain. Tapi kalau dia mampu, dia boleh sujud, dia kena sujud. Jadi rukun solat yang ketujuh ialah sujud dan tomakninah. Okey, tomakninah dan apa? Tomakninah ialah berhenti seketika. Okey, tomakninah ialah berhenti seketika, maksudnya kamu buat tanpa perlu kalut-kalut, tak payah nak buat cepat-cepat. So ambil masa waktu nak sujud tu, letak tangan bagi sempurna apa semua dulu, ataupun waktu kamu nak rokok, letak tangan di lutut bagi sempurna dulu. Jangan terlalu cepat, sampaikan terus rokok, baca orang cakap apa, bacaan rokok tu bangun kalut-kalut, tidak betul sujud kalut-kalut, itu tak perlu, tak boleh, sebab dia adalah rukun solat, mesti ada tomakninah. Okey, kemudian yang ke-8, duduk antara dua sujud dan tomakninah, juga rukun fi'li, perbuatan. Kena duduk ada antara dua sujud. Lepas sujud, dah sujud, bangun duduk tu, itu kena buat. Tak boleh lepas sujud terus bangun. Lepas sujud yang pertama terus kamu bangun berdiri, tak boleh, tak sah salat kamu. Kemudian yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir juga adalah rukun fi'li, perbuatan. Kena duduk tahiyat akhir, tak boleh lepas sujud yang terakhir tu terus bagi salam, tak boleh. Kemudian yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir ni, yang at-tahiyat tu sehingga sempurnalah membaca tahiyat akhir. Ini adalah rukun qauli, iaitu percakapan. Kamu kena baca dengan suara yang jelas supaya kata apa, tak adalah kamu diam kan. Kalau diam tu tak salah, sebabnya membaca tahiyat akhir adalah rukun solat yang wajib. Maksudnya kena sebut dengan jelas sehingga telinga kamu sendiri dengar.
Kemudian yang ke-11, membaca solawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Okey, lepas kita baca tahiyat sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itulah yang dimasukkan solawat ke atas Nabi. Mesti sebut dengan jelas. Sama juga ini adalah rukun qauli, iaitu percakapan. Kemudian yang ke-12, salam yang pertama. Salam yang pertama tu kamu bagi salam belah kanan lah. Wajib untuk kamu beri salam di kali badan kamu punya muka ke bahagian kanan, tengok bahu kamu. Itu adalah rukun percakapan. Memang wajib buat dan kena sebutan itu perlu untuk kamu dengar. Bukan sekadar bisikan. Bukan sekadar bisikan saja, tapi perlu sebut dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib untuk bagi salam yang pertama ni, yang mana kita toleh ke kanan, ke bahu kanan kita. Kemudian yang ke-13, tertib, iaitulah mengikut aturan ataupun urutan yang betul. Mengikut daripada awal 1, 2, 3 sampailah 13 ni kena ikut dengan betul. Tak boleh kamu berdiri terus baca Fatihah, tak ada niat, tak ada apa dan sebagainya. Ataupun kamu sujud dulu, kamu tak rokok, kamu sujud bersama kamu bangun rokok, tak boleh juga. So rukun solat ni mesti mesti ikut daripada awal sampai habis mengikut turutan. Okey, kemudian kita pergi ke bab yang seterusnya dalam solat, iaitulah perkara sunat ketika solat. Apa perkara sunat yang kita kena buat ketika solat? Okey, perkara sunat dalam solat ada 2. Yang pertama, belah kanan yang Ustazah tunjuk ni ialah sunat ab'ad. Bacaan dia sunat ab'ad. Dan yang kedua ialah sunat hayat. Okey, apa itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah perkara sunat yang sangat dituntut melakukannya. Jika ditinggalkan, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Sujud untuk kita lupa. Contohnya apa? Perkara sunat ab'ad ni contohnya kejap lagi saya akan tunjuk. Dia cakap kat sini perkara sunat yang sangat dituntut. Memang kena buat lah dalam solat kita. Kalau kita tertinggal ataupun terlupa nak buat, kita kena buat sujud sahwi. Okey. Kemudian yang kedua, sunat hayat. Apa maksud sunat hayat? Apakah maksud sunat hayat? Iaitulah perkara sunat yang dilakukan bagi menyempurnakan solat. Sunat ini kalau tinggal tak perlu sujud sahwi, tapi sunat hayat ni ialah perkara sunat yang kita kena buat untuk sempurnakan solat kita. Okey, kita tengok yang pertama. Sunat ab'ad yang pertama apa? Yang pertama, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal contoh untuk solat maghrib, solat zuhur, asar, maghrib dan juga isyak ada tahiyat awal kan, subuh tak ada tahiyat awal. Okey, kemudian membaca tahiyat awal, sunat ab'ad. Kemudian yang ketiga, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat, membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Kemudian yang keempat, membaca doa kunut dalam solat subuh. Ini kena buatlah solat subuh saja yang ada doa kunut. Lepas daripada kita sujud rakaat, lepas daripada kita rokok, solat rokok untuk solat yang kedua, kita kena membaca doa kunut dalam solat subuh. Kemudian yang kelima, berdiri ketika membaca doa kunut. Ini pun sunat juga. Ada tak pernah lagi jumpa orang yang baca doa kunut keadaan duduk dengan sengaja, melainkan dia tu tak mampu untuk berdiri. Yang keenam, selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas doa kunut. Okey, bacaan doa kunut kita daripada yang last sekali tu kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Itu last sekali sunat ab'ad untuk kita buat. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tahiyat akhir. Maksudnya sempurnakan bacaan tahiyat akhir itu sampai habis. Tak ada yang tertinggal. Okey, seterusnya sunat hayat. Okey, apa itu sunat hayat? Itulah yang pertama, apa perbuatan dia? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun dari sujud selepas rakaat kedua. Maksudnya ada 1, 2, 3,
4. Sunat hayat ni ada 4 kali kita akan angkat tangan, angkat takbir. Yang pertama waktu takbiratul ihram lah, Allahu akbar. Kemudian waktu kita nak rokok pun kita angkat takbir juga. Waktu kita bangun daripada rokok tu, i'tidal. Yang ketiga untuk kita rokok, untuk kita sujud tu kita akan angkat takbir. Dan juga kita bangun dari sujud selepas rakaat kedua untuk solat maghrib, isyak, zuhur dan juga asar. Okey, angkat tangan seolah-olah kita nak angkat takbir yang pertama lah. Itu caranya. Kemudian sunat hayat yang kedua, meletakkan tangan di kawasan perut di atas pusat. Ini ada macam-macam, orang kata apa, macam-macam pendapat yang mengatakan boleh letak tangan di dada, boleh letak tangan di bawah pusat dan sebagainya. Tapi untuk sunat hayat ni meletakkan tangan di kawasan perut di atas pusat. Betul-betul di atas pusat kita letak tangan. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ni bila kita baca? Waktu belum kita angkat takbir nak solat tu, Allahu akbar, baca doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah. Okey. Kemudian yang keempat, membaca ta'awuz. Apa tu ta'awuz? Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu bila kita baca, waktu kita nak baca Al-Fatihah. Okey, waktu nak baca Al-Fatihah ataupun membaca surah selepas Al-Fatihah tu. Kemudian yang kelima, membaca amin selepas Al-Fatihah. Okey, lepas kita baca Al-Fatihah, kita amin, baca amin, itu sunat hayat. Kemudian yang keenam, membaca surah selepas Al-Fatihah. Baca surah pendek kan yang kita baca lepas Al-Fatihah tu kan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya, surah-surah yang lain lah. Kisahlah surah apa pun selain pada Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, membaca tasbih ketika rokok dan sujud. Ketika rokok dan sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi waktu rokok. Kemudian waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita baca tasbih 3 kali bacaan. Kemudian yang ke-8, duduk iftirash. Apa tu duduk iftirash? Iaitulah duduk atas buku lali kiri. Ini waktu kita duduk antara duduk sujud, duduk tahiyat awal, kita duduk atas buku lali kiri kita, betul kan? Kemudian yang ke-9, salam kedua. Kita bagi salam belah kiri itu. Kalau belah kanan, wajib. Itu dah rukun solat, kita kena bagi salam. Tapi untuk salam belah kiri, ia dikira sebagai sunat hayat. Yang mana kalau tertinggal, contohnya terpaksa tak tertinggal, ada kecemasan. Bagi salam belah kanan je, tiba-tiba ada kucing nak datang, nak kencing ke apa. So tak sempat bagi salam belah kedua kan. Salam belah kiri. So tak ada masalah. Cumanya salam kedua ni akan membuatkan solat kita lebih sempurna. Okey. Jadi itulah dia bab yang kita belajar hari ini. Rukun solat dan juga perkara sunat yang dilakukan ketika solat. Jadi saya harap kamu faham dan bagi perhatian tadi. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyakan Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan berikan latihan untuk next class. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.